lalu ya. Saya dah beritahu beberapa kali, selepas pilihan raya umum ke-14, pentadbiran Najib yang tumbang tu, tiba-tiba wujud banyak perkumpulan-perkumpulan NGO yang tidak berdaftar. Okay. Kemudian ada pula satu studio live yang diwujudkan, yang panelis dia banyak terdiri daripada kalangan mereka yang anti-DAP. Kemudian pula ada banyak kumpulan-kumpulan lah, merata-rata lah di media sosial ditubuhkan. Banyaknya ditaja. Dan arahan yang diberikan adalah tumpukan perhatian kepada menentang DAP dengan konsep DAP adalah ancaman kepada bangsa, agama dan negara. Okey. Ramai sebenarnya yang percaya banyak dakwaan yang dibuat. Termasuk saya dulu. Okey. Sebelum saya masuk kepada dakwaan tu, perjuangan saya sebenarnya saya dah beritahu berulang kali dan saya ulangi, dia selama ni adalah dengan kumpulan saya. Saya tak pernah menjadi pejuang UMNO. Okey. Jadi ia berpandukan kepada prinsip kebenaran, dan apabila saya nampak ada kepincangan, contohnya ada pemimpin-pemimpin tertentu yang mengeluarkan kata-kata resis yang anti-Islam, anti-Melayu, maka saya bersuara. Itu saya konsisten. Tetapi apa pun, saya tidak pernah menjenamakan satu-satu puak semata-mata sebab saya gila hendakkan orang benci kepada puak itu atas dasar kepentingan politik. Itu bukan perjuangan saya. Yang itu yang baru-baru ni pun saya dah beberapa kali tegur kepada UMNO dan PAS, kumpulan-kumpulan penyokongnya, dah gila ke? Asyik DAP bukan lagi dalam kerajaan, saya dah sebut. Bukan lagi bersuara. Tidak lagi keluarkan apa-apa kata resis mana-mana pemimpin dia. Yang putar alam, yang petik dalil, yang putar belik agama, nak menghalalkan kesalahan menteri, menghalalkan pemberian GLC. Kemudian dahulunya dikatakan Dongzong haram, kini dihalalkan Dongzong, siap dengan bermuzakarah, berbincang dengan Dongzong cara-cara nak tambah sekolah Cina dan sebagainya. Banyak kepincangan, ialah PAS dan UMNO. Okey, baik. So selepas pilihan raya umum, diwujudkanlah kumpulan-kumpulan ni atas dasar nak menentang DAP. Kononnya DAP ni adalah ancaman kepada agama, bangsa dan negara. Saya tahu sebab dalam satu kumpulan tu saya sendiri diberitahu bahawa itu adalah fokus. Baik. Kemudian diwar-warkan banyak kepincangan yang berlaku dalam khususnya Kementerian Kewangan, sebab Kementerian Kewangan dipegang oleh Lim Guan Eng dari DAP. Ya. Baik, kita diberitahu kebincangan lah, boros berbelanja, paling boros berbelanja, menerusi projek rundingan terus, ini itu, Melayu diaibkan. Malah saya pada satu ketika memang pernah berjuang menentang penjualan aset oleh tabung haji. Kemudian tiba-tiba saya berhenti sebab saya melakukan kajian. Saya nak tahu betul-betul ke Melayu Islam teraib ni, sebab saya tak nak jadi pakar fitnah. Kemudian saya buat kajian, saya rujuk kepada pakar-pakar Islam, agama, dari segi agama, perundangan dan juga perbankan Islam. Rupa-rupanya memang syak saya tu betul. Bahawasanya sebenarnya tak ada apa pun kepincangan dari segi penjualan aset tu. Ya, dia hang jual aset ke, hang pindah milik aset kepada Cina ke, Hindu ke, Buddha ke, apa ke, ianya adalah perniagaan, urus niaga, bersifat pelaburan. Orang buat pelaburan sebab mereka beli aset, kemudian mereka jual aset untuk dapat balik pulangan berdasarkan nilai aset tu. Pulangan tu akhirnya balik kepada Melayu Islam. Dan keputusan menjual tu dibuat oleh seorang pemimpin berkelayakan dari segi Islamik dan perbankan Islam yang menerajui tabung haji. Jadi tidak ada apa-apa kepincangan yang berlaku dari segi pengaiban Melayu Islam, dari segi penjualan aset. Kerana penjualan aset ni adalah satu kelaziman dari zaman pentadbiran Najib lagi. Jadi semua ni adalah satu spin sebenarnya. Bahagian babak teknikal. Okey, babak teknikal yang ini tak betul, dia punya dividen tak betul.
yang teknikal ya, pengurusan tabung haji itu saya tak nak masuk campur. Tetapi babak yang dikatakan penjualan aset pindah milik kepada bukan Islam, mengaitkan masyarakat Melayu Islam, itu adalah satu pembohongan amat besar oleh pemimpin yang bergelar Melayu Islam kepada ummah. Sebenarnya tidak ada pengaiban di situ. Ya, penjualan aset Melayu Islam ni di aset tabung haji itu tidak ada langsung apa-apa unsur pengaiban. Jadi selepas Pakatan Harapan tumbang, babak itu disenyapkan. Jadi saya bertanya, saya bertanya, mengapa senyapkan bahagian tu terus beralih ke isu lain, isu teknikal. Isu teknikal tu korang bergelut sampai bila aku tak mau tahu. Tapi isu babak tu saya nak tahu. UMNO jelaskan sekarang dah pegang kerajaan. PAS dah pegang. Tunjukkan bukti bahawa di dalam penjualan aset tu, konsep penjualan aset tu yang diwar-warkan seolah-olah satu perkara buruk yang telah berlaku tu sebenarnya adalah pengaiban Melayu Islam. Tak ada. Malah, dia sebenarnya dipindah milik kepada satu SPV yang terletak di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab kepada kerajaan yang diterajui oleh seorang Perdana Menteri Melayu Islam. Ya. Dan tabung haji diterajui oleh seorang pemimpin bertauliah yang berkelayakan dalam perbankan Islam dan merupakan seorang Melayu Islam. Keputusan dibuat oleh Melayu Islam. Pulangan dia kembali kepada Melayu Islam. Zero. Tidak ada pengaiban dari segi agama, dari segi prinsip, dari segi perniagaan, dari segi apa-apa. Jadi babak itu memang jelas berlaku penipuan, spin, ya, untuk meracuni pemikiran masyarakat Melayu Islam supaya membenci bukan Islam. Okey. Ataupun mana-manalah pentadbir bukan Islam. Kemudian lepas Pakatan Harapan Perikatan Nasional ambil alih, dulu diwar-warkan boros berbelanja Lim Guan Eng ini itu sampai ramai percaya. Kemudian apabila dah ambil alih, semuanya senyap. Apabila UMNO dan PAS di media sosial diserang bertubi-tubi, mana buktinya sekarang? Dah peluang dah ada untuk bongkarkan kepincangan dalam Kementerian Kewangan. Bukti bahawa Kementerian Kewangan paling boros berbelanja menerusi projek rundingan terus bawah Lim Guan Eng. Tak ada, senyap. Kemudian ditekan lagi. Akhirnya dalam keadaan terdesak, tertekan, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan mendedahkan bahawa ada 101 projek bernilai 6.61 bilion yang diluluskan di bawah kerajaan Pakatan Harapan menerusi rundingan terus. Itu satu pembohongan dari segi ianya diluluskan oleh Pakatan Harapan full stop, tak sambung, kemudian tak dedahkan senarai penuh. Kemudian nampak sangat pendedahan tu dibuat dalam keadaan tertekan. Malah Muhyiddin cuba mengelak, tak perlu dedahkan senarai penuh. Itu satu benda yang bodoh. Kemudian apabila ditekan, akhirnya didedahkan senarai penuh, senarai projek-projek, penerima projek, syarikat yang terlibat, kementerian yang terlibat. Rupa-rupanya lebih 2/3 daripada nilai 6.61 bilion itu diluluskan menerusi rundingan terus oleh kerajaan pimpinan Najib Razak yang dirunding semula oleh Pakatan Harapan untuk kurangkan kos. Itu lagi satu penipuan. Dan menerusi pendedahan tu kita dapat tahu dua perkara. Nombor satu, kerajaan pimpinan Pakatan Harapan paling kurang boros berbelanja menerusi projek rundingan terus dalam sejarah tanah air. Dan apabila dikorek, rupa-rupanya pentadbiran Najib paling banyak boros berbelanja menerusi projek rundingan terus dalam sejarah tanah air, mencecah 130-140 bilion ringgit. Okey. Kemudian banyak lagi dakwaan-dakwaan diwar-warkan ni tak pernah ada seurat apa, secebis apa, sehelai apa bukti yang dipaparkan oleh PAS dan UMNO. Semuanya senyap. Lebay-lebay mereka semuanya senyap. Duk sibuk halalkan segala yang dikatakan dulu haram, halalkan kepincangan dalam pentadbiran Melayu Islam, halalkan kesalahan menteri-menteri mereka. Hari ini pula Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat satu lagi pendedahan bahawasanya di bawah pentadbiran dia sebenarnya Lim Guan Eng tidak berhak untuk
membentang belanjawan di Parlimen perlu mendapat kelulusan Mahathir terlebih dahulu sebelum membentang. Itu satu. Keduanya, Lim Guan Eng sebenarnya sebulat suara DAP, malah DAP di dalam kabinet bersetuju atas satu rangka. Saya tak nak sebut rangka lah, anda boleh rujuk artikel tu sebentar lagi dalam 10 minit. Lepas live ni saya akan letak di ruang komen, jangan lupa baca. Satu rangka, cadangan rangka untuk mengatasi kelemahan dalam New Economic Policy, di mana rangka itu sebenarnya lebih membantu Melayu Islam berbanding bukan Melayu Islam. Benda itu dipersetujui terus oleh Lim Guan Eng. Nombor 3, Lim Guan Eng lah yang sebenarnya dalam kabinet mencadangkan dan menekan agar saluran 400 juta ringgit disalurkan kepada negeri Kelantan untuk membantu rakyat Kelantan yang terhimpit disebabkan masalah kewangan dalam pentadbiran Kelantan. Now, untuk makluman mana-mana pihak yang cuba memperlekeh pendedahan saya ni, kononnya lah, saya ni dah masuk sini lah, dah terima tu lah, apalah, yang bodoh-bodoh ni kan. Okay? Bukti dah ada. Jadi sekarang saya cabar PAS sangkal dakwaan Mahathir, saya cabar UMNO sangkal dakwaan Mahathir, dan oleh kerana Zafrul merupakan Menteri Kewangan lah ni, Zafrul silakan dengan berdasarkan data-data, bukti-bukti yang ada menerusi kementerian anda, sangkal dakwaan Mahathir. Ya? Rupa-rupanya kita ditipu oleh Barisan Nasional, dan yang saya paling terkejut, ada juga unsur penipuan dari PAS. Itu dah saya kata semalam. Makin lama PAS duduk dengan Barisan Nasional, makin tajam tanduk dia, makin tajam taring dia, makin panjang tanduk dia, makin mirip UMNO, makin banyak putak alam dia. Ya, seharusnya cahaya kecerahan, kebaikan PAS menyelubungi UMNO. Ini kegelapan UMNO yang makin lama menyelubungi PAS.